Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati saudara Fahmi selaku jurulatih di Shah Alam, saudara Roslan, Tuan Asri dan Cik Zainal. Alhamdulillah malam ini saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai satu kisah sejarah yang saya ambil daripada sebuah buku yang sangat istimewa, iaitu Mokhtar Dahari, Legenda Bola Sepak Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan telah mempunyai sedikit sebanyak kisah mengenai Mokhtar Dahari ini di dalam diri masing-masing, kerana beliau memang terkenal dalam arena bola sepak semenjak tahun 70-an, iaitu selepas beliau tamat belajar di tingkatan 5 sekolah Victoria Institution. Dan selepas itu memang kalau macam Tuan Asri dan Cik Roslan dan semua peminat-peminat bola sepak, tidak ada yang tidak mengenal Mokhtar Dahari, kerana kita sama-sama membesar lebih kurang pada usia ketika Mokhtar Dahari mencapai kecemerlangan dalam arena bola sepak. Tapi apabila beliau telah meninggal dunia dan kemudian ceritanya tidak ada dibagikan lagi, tetapi akhirnya apabila satu kali saya telah pergi ke Pesta Buku Antarabangsa tahun ini, iaitu sekitar bulan 5 di PWTC, saya telah berpeluang berjumpa dengan sebuah buku yang ditulis khas oleh seorang penulis mengenai legenda bola sepak ini, iaitu Mokhtar Dahari, dan saya telah membelinya dengan harga yang sungguh istimewa. Harga asal buku ini adalah RM180, tapi kerana hari itu mereka mengadakan promosi, saya telah berjaya mendapatkan buku ini pada harga RM90. Dan saya tidak pun merasa terkilan untuk membeli buku itu, kerana apabila saya membaca buku itu, memang saya dapati kisah hidup Mokhtar Dahari adalah sesuatu yang sepatutnya menjadi apa yang dipanggil harta negara. Ianya sangat istimewa dan memang tidak menyesal saya membeli buku yang harga RM90. Baik, antara beberapa perkara yang mahu saya kongsikan tentang Mokhtar Dahari ialah beliau memang sangat berminat dengan bola sepak, dan di awal usianya 10 tahun beliau sudah pun mula terlibat dalam bola sepak. Beliau telah dilahirkan pada 13 November 1953 dan kemudian pada tahun ketika berumur 10 tahun beliau telah menyertai satu pertandingan bola sepak dan telah menang, dan kemudiannya ayahnya telah memberikan sepasang kasut bola berharga RM15, dan itulah satu-satunya hadiah yang sangat beliau hargai, yang beliau kenang sepanjang kehidupannya dalam arena bola sepak. Walaupun ibunya selalu membantah beliau terlibat dengan bola sepak kerana prestasi pembelajarannya kurang memberangsangkan, namun ayahnya telah memberikan satu suntikan semangat yang sangat luar biasa yang beliau pegang sehingga akhir hayatnya, iaitulah kasut bola berharga RM15. Baik, selepas nanti beliau tamat sekolah tingkatan 5 di Victoria Institution, beliau mula terlibat dengan aktiviti bola sepak ketika beliau mencari pekerjaan, dan alhamdulillah beliau mendapat tawaran bekerja di PKNS. Sebelum itu beliau telah terlibat dengan Persatuan Bola Sepak Belia Malaysia. Kemudian beliau masuk ke bekerja dengan PKNS dan beliau mendapat pekerjaan sebagai kerani dan seterusnya bermain untuk PKNS, dan kemudian sahaja beliau diserapkan kepada pasukan Negeri Selangor. Semua itu berlaku dalam tahun 1971 atau ketika beliau lebih kurang berusia 18 tahun. Daripada tahun 1971 sehingga 76, sekitar 4-5 tahun itulah adalah tahap kecemerlangan Mokhtar Dahari dalam arena bola sepak. Beliau telah dilantik untuk menyertai pasukan Negeri Selangor. Beliau kemudian dilantik untuk menjadi ketua pasukan bola sepak Malaysia. Beliau dilantik untuk turut terlibat dalam pasukan bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa, dan rekod pencapaian terbaik beliau adalah sekurang-kurangnya telah menjaringkan sebanyak 302 gol, 177 gol di peringkat Malaysia dan 125 gol di peringkat antarabangsa. Dan Mokhtar Dahari adalah satu-satunya pemain yang sangat ditakuti oleh di peringkat Asia, dan apabila beliau turun untuk bermain bagi pihak Malaysia, semua pasukan pahlawan akan memastikan sekurang-kurangnya 2 orang pemain untuk menghalang atau mengekang pergerakan Mokhtar di dalam padang. Begitulah hebatnya beliau bermain di dalam arena bola sepak, dan pada tahun 1976 beliau telah diangkat sebagai Footballer of the Year atau pemain bola sepak terbaik di Malaysia. Dan ada cerita-cerita antara tahun 1972 sehingga 1976 di mana telah diadakan satu perlawanan persahabatan dengan pasukan Arsenal
ketika itulah pasukan Division 1 Liga Inggeris yang datang ke Malaysia untuk bermain, dan Malaysia telah mengalahkan Arsenal dengan 2-0, dan kedua-dua jaringan itu dilakukan oleh Mohtadari dengan bantuan daripada So Chin An dan seorang lagi rakannya Bakri Ibni. Kedua-dua gol ini menjadikan Mohtadari lebih harum namanya di peringkat antarabangsa, dan ketika mereka bermain ulang balas di Arsenal sana, mereka cuma berjaya, Arsenal cuma berjaya untuk menyamakan keadaan saja, tidak dapat menandingi Malaysia. So itu dari segi pencapaian Mohtadari. Kemudian seterusnya dari segi keluarga dan percintaan, dia telah berkahwin dan telah mendapatkan anak lelaki dan perempuan, dan isterinya, dalam buku tersebut saya mendapat cerita daripada bahagian isterinya bahawa pada satu ketika di mana Mohtadari berasa sangat kecewa dengan senario yang ada dalam bola sepak itu, beliau telah mengumumkan untuk bersara. Ketika ditanya mengapa beliau bersara, akhirnya beliau memberitahu kepada isterinya bahawa beliau sangat kecewa dengan keadaan yang apa yang dikatakan rasuah bola sepak ketika itu. Jadi sebagai salah satu cara untuk beliau menunjukkan ketidaksukaan kepada rasuah, beliau telah meletakkan jawatan daripada arena bola sepak. Namun kemudiannya beliau telah dipujuk untuk menyertai bola sepak sebagai seorang dilatih dan sebagainya. Semua itu berlaku pada tahun 80-an. Kemudian pada sekitar tahun 83, Mohtadari dijangkiti penyakit yang tidak dapat dikenal pasti. Setengah orang memanggilnya Parkinson, tapi ada satu istilah bahasa Inggeris yang saya susah nak menyebutnya, dan ialah antara penyakit yang memang jarang terdapat di dunia. Tapi ada cakap-cakap orang mengatakan beliau telah dianiaya oleh orang melalui sihir dan sebagainya, tapi itu tidak dapat dibuktikan. Tapi apa yang berlaku ialah sebaik saja Mohtadari mula diserang penyakit, prestasi beliau terus merosot dalam arena bola sepak. Dan ada satu cerita di dalam buku yang saya baca itu, di mana apabila beliau sudah agak tenat, mengalami penyakit yang tidak menyebabkan beliau tidak boleh bangun dan semua otot-ototnya menjadi keras dan kaku, beliau telah pergi mengerjakan umrah, dan yang menemani beliau adalah jurulatihnya sendiri, di mana jurulatih berkenaan bercerita bahawa pada satu situasi di mana ketika mereka mahu mengerjakan tawaf, Mohtadari sudah sangat tidak bermaya dan beliau telah didukung oleh jurulatih berkenaan untuk mengelilingi tawaf. Selesai saja mereka mengelilingi tawaf, mungkin tawaf sunat, dan jurulatih berkenaan bertanya kepada Mohtadari, adakah kamu mahu mencium Hajar Aswad? Mohtadari kata ya, dan mereka kata okey, mari mereka mencuba. Jadi Mohtadari didukung oleh jurulatih berkenaan untuk menghala ke Hajar Aswad sekitar 30 ela daripada lokasi mereka berdiri. Mereka berjalan dan kemudian tanpa sengaja telah dilanggar oleh seseorang yang juga sedang bertawaf, menyebabkan mereka berdua jatuh terjelepuk di lapangan tawaf itu, dan akhirnya mereka berdua dengan air mata sesama sendiri memandang serta adakah mahu meneruskan perjalanan mencium Hajar Aswad. Mohtadari dengan air mata berlinang menjawab ya, dan ketika itu jugalah mereka memberitahu ada seorang lelaki yang telah mengangkat leher mereka berdua dan akhirnya membawa mereka untuk mencium Hajar Aswad. Dimulai dengan Mohtadari sampai di sana dan dia suruh cium Hajar Aswad, ditarik keluar, dan akhirnya jurulatih itu pula yang mencium Hajar Aswad dan tarik keluar. Dan ketika mereka berdua bergembira dan bersyukur untuk mengucapkan terima kasih, hamba Allah yang hebat itu sudah tidak ada, mungkin sudah tidak berada di kawasan itu. Itulah antara beberapa insiden yang sangat menyentuh perasaan jurulatih yang telah dikongsikan dalam buku itu. Baik, selepas daripada Mohtadari mengalami penyakit sekitar 3 tahun dia mengalami penyakit, akhirnya beliau kembali ke rahmatullah, dan dengan itu berakhirlah juga legenda sebagai seorang ahli bola sepak yang sangat hebat ketika zaman kegemilangannya. Dan saya mengambil cerita Mohtadari ini dengan harapan buku yang ditulis ini akan memberi inspirasi kepada anak-anak muda kita sekarang untuk berjuang dan untuk setia dalam arena perjuangan bola sepak, seperti mana setianya Mohtadari dengan negeri Selangor yang tidak pernah meninggalkan negeri Selangor untuk bermain di mana-mana negeri atau di mana-mana kelab, walaupun ditawarkan dengan tawaran yang beribu-ribu ringgit nilainya pada ketika itu, kerana Mohtadari tetap setia dengan negeri Selangor, negeri yang sangat disayanginya. Dan saya juga percaya jika kita membaca kisah Mohtadari ini, kita akan dapat menghargai dan menjadikan satu inspirasi untuk kita berjaya dalam apa juga bidang, kerana yang penting ialah kecintaan kepada apa yang kita lakukan. Dengan izin Allah, insyaAllah kita akan mencapai kejayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.